Gelora Politik Melaka, kita terus saja bersiaran bersama dengan rakan setugas Faris Azman langsung dari Melaka. Apa ceritanya? Kabarnya ada pengumuman besar politik pada hari Isnin depan. Faris, apa ceritanya? Baik, terima kasih Zul. Ya, itu yang kita dengar apabila pada petang tadi kenyataan media Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengatakan terdapat mesyuarat yang akan dijalankan di negeri Melaka, di salah sebuah hotel di negeri Melaka, dan pada masa yang sama juga ia memberi sedikit hint bahawa kalau kita tahu ketika ini sama ada terdapat PRN ataupun darurat yang akan diisytiharkan. Dan apabila petang tadi sebenarnya Zul, apabila SPR mengeluarkan mengenai dengan mesyuarat khas yang akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR sendiri, iaitu Dato' Abdul Ghani Saleh, dan kemudian apa yang dikatakan dalam kenyataan media itu bahawa pengerusi SPR akan membincang mengenai tarikh-tarikh penting pilihan raya umum DUN Melaka seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Dan satu sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat tersebut. Ini dalam kenyataan media yang telah pun dimaklumkan oleh Setiausaha SPR Datuk Ikmaluddin Ishak hari ini, dan ia memberi gambaran bahawa apa yang akan kita jangkakan selepas ini, kemungkinan Isnin ini pengumuman mengenai dengan pilihan raya negeri Melaka selepas pembubaran DUN pada 4 Oktober lalu. Dan hari ini sebenarnya Zul, ada beberapa sidang media yang turut dilaksanakan, antaranya daripada Exco Pelancongan Negeri Melaka, iaitu Datuk Muhammad Jalani Khamis, yang di mana kita tahu sebelum ini terdapat dua audio yang telah pun tular di laman sosial, antaranya sebuah audio yang dikatakan didakwa mirip suara dengan bekas adun Sungai Udang dan juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu Perdana Menteri. Dan pada masa sama juga satu lagi audio yang telah putular yang dikatakan mirip suara oleh bekas adun Rembia yang juga merupakan Exco Pelancongan, Datuk Muhammad Jalani Khamis, dan beliau mengulas mengenai isu itu, dan mungkin kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Muhammad Jalani Khamis. I don't think this is relevant to our discussion today. Okay, next thing. Ada persoalan lagi? I don't discuss speculation, bro. Okay? Sorry to say, with due respect. Saya tak dengar, saya tak nak layan ni hearsay. Saya nak concentrate kerja. Ada beritahu you, kita fokus sekarang ialah recovery. Alright? Dah bubar. Tak lama lagi akan PRN. Okay? Tak tahulah. Mungkin darurat juga, kita pun tak tahu. Okay? Pulangkan mandat pada rakyat. Tuan-tuan pilihlah siapa yang betul-betul kerja. Siapa yang rasa nak main politik, itu pulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pemimpin kat negeri Melaka ni orangnya politik je 24 jam pun, itu pulang pada tuan. Atau tuan-tuan nak orang yang bekerja. Itu jelas Datuk Muhammad Jalani Khamis apabila kami ajukan mengenai dengan dakwaan audio perbualan itu yang dikatakan mirip suara beliau, dan beliau mengatakan fokus kita ini hanyalah untuk bekerja ketika beliau masih lagi menyandang sebagai Exco Pelancongan ketika government caretaker atau kerajaan sementara ketika ini. Dan pada masa sama sebenarnya Zul, apa yang dimaklumkan oleh Datuk Muhammad Jalani Khamis selaku Exco Pelancongan Negeri Melaka pada 15 Oktober ini, di mana sempadan pintu utama negeri Melaka akan dibuka secara besar-besaran ataupun majlis sambutan secara besar-besaran kepada pelancong domestik. Dan mungkin kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Datuk Muhammad Jalani Khamis. Bermula 15 Oktober kita akan buat sambutan pelancong domestik bermula di pintu masuk utama negeri Melaka, iaitu di Plaza Tun Aikro. Okey. Antara yang kita telah aturkan untuk majlis sambutan ketibaan pelancong ke Melaka ialah majlis sambutan yang kita akan adakan pada 15 Oktober bermula jam 3 petang di Tol Aikro, Tol Simpang 4 dan Melaka Central. So two, tapi the main one will be in Tol Aikro. Itu jelas Datuk Muhammad Jalani Khamis, iaitu Exco Pelancongan Negeri Melaka, dan beliau mengatakan pelbagai program-program yang akan dilaksanakan di Negeri Melaka, antaranya bas pelancongan elektrik singgah-singgah, iaitu program Melakan Visit Melaka 3.0, Pocket Show Menara Taming Sari, Tourism Melaka Fun Ride 2021, dan juga apabila 15 Oktober ni Zul, sesiapa saja yang masuk melalui Plaza Tol Aikro, Plaza Tol
Batu Simpang 4 dan berada di Melaka Sentral, iaitu perhentian bas di Melaka Sentral, akan diberikan 1,000 kit cegah COVID-19 kepada pelancong-pelancong domestik. Dan pada masa yang sama beliau mengatakan bahawa bahagian promosi pelancongan di Melaka amat menitik beratkan mengenai dengan SOP dan sebagainya. Dan pada masa yang sama beliau mengatakan sekurang-kurangnya 1 juta itu sasaran bagi tempoh-tempoh yang ada pada tahun ini. Dalam tempoh 2021, 1 juta pelancong domestik akan melancong di negeri Melaka. Itu antara sektor pelancongan di Melaka. Pada masa yang sama juga gelora politik negeri Melaka akan kami bawakan dari semasa bersama dengan saya dan Syuhada Kadir di Bumi Hantuah ini, Zul.